Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Pertubuhan Kesihatan Sedunia umum novel coronavirus sebagai kecemasan global. Juga SPRM sahkan Presiden PKBM Datuk Abu Samad Abdul Wahab direman 4 hari. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin pagi bersama saya Izrina Amir Hamzah. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM pagi ini mengesahkan Presiden Kebangsaan Berbasikal Malaysia PKBM Datuk Abu Samad Abdul Wahab ditahan reman kerana disyaki menyalahgunakan kuasa. Timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasi SPRM Datuk Seri Azam Baki ketika mengesahkan perkara itu berkata, Datuk Abu Samad telah dibawa ke Mahkamah Magistrate Putrajaya untuk direman selama 4 hari bermula semalam. Ya, setakat ni betul lah. Memang seperti mana yang dilaporkan di mahkamah tu memang benarlah sebab penerimaan telah dibuat di mahkamah terbuka, majistret terbuka di Putrajaya. Tangkapan dibuat pada hari Rabu dan semalam mahkamah majistret telah membenarkan penerimaan SPRM selama 4 hari mulai pada semalam lah. Tambah Datuk Seri Azam, setakat ini SPRM enggan mendedahkan sama ada individu lain yang mempunyai kaitan rapat dengan Datuk Abu Samad akan ditahan. Dilaporkan Datuk Abu Samad ditahan di kediamannya di Melaka bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 23 Akta SPRM dan Mahkamah Magistrate Putrajaya membenarkan suspek direman sehingga Ahad. Kalau tak dapat tambahan pun lagi 1 ke 2. Sementara itu, Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman yakin Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM akan menjalankan siasatan dengan telus dan adil. Saya rasa dalam bab ini lebih baik kita berikan ruang kepada SPRM untuk melakukan siasatan atau tanya soal saya pun tidak pasti apa tujuannya and let them handle it. Syed Saddiq berkata demikian selepas hadir pada Majlis Penajaan Litua di Langkawi 2020 di Putrajaya semalam. Pada majlis berkenaan, Naib Presiden Perhubungan Korporat dan Komunikasi Genting Malaysia Berhad, Datuk Seri K. Prakash, menyerahkan cek penajaan berjumlah RM5 juta kepada Ketua Pegawai Operasi Human Voyage, Syahai Zirin Abdul Hamid bagi penganjuran kejohanan berbasikal terulung Asia berkenaan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO hari ini mengumumkan novel coronavirus sebagai kecemasan global setelah ia merebak ke 18 negara. Perkara berkenaan diumumkan WHO selepas mengadakan mesyuarat di Ibu Pejabat Pertubuhan itu di Geneva semalam. Sehingga kini, China telah melaporkan lebih 8,243 kes dikesan termasuk 171 kematian direkodkan setakat 31 Januari. Wabak berkenaan meningkat lebih 10 kali ganda dalam tempoh seminggu. Badan Kesihatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB mendefinisikan kecemasan global sebagai peristiwa luar biasa yang merupakan risiko kepada negara-negara lain dan memerlukan koordinasi tindak balas global. Di wilayah Hubei iaitu ibu negeri Wuhan, kira-kira 60 juta orang dikuarantin apabila China berusaha membendung penularan novel coronavirus. Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus dalam satu sidang akhbar di Geneva memuji tindak balas China dalam mengawal penularan wabak itu. Katanya sebab utama pengisytiharaan ini bukan kerana ia berlaku di China, namun apa yang berlaku di negara lain. Tambahnya, WHO bimbang jika virus itu merebak ke negara yang mempunyai sistem kesihatan yang lemah dan tiada sumber kukuh untuk menanganinya. Sebanyak 22 negara telah melaporkan mempunyai kes coronavirus dengan parasitis ketika ini sedang membuat kajian untuk memahami cirinya dan bagaimana ia tersebar. Kes jangkitan dikesan di beberapa negara antaranya Amerika Syarikat, Perancis, Jepun, Jerman, Kanada, Thailand dan Singapura. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA bersiap sedia membawa pulang 80 rakyat Malaysia di Wuhan, China susulan wabak novel coronavirus di negara itu. Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah berkata mereka akan dibawa pulang menggunakan pesawat komersial secepat mungkin, namun tarikh dan penerbangan yang boleh digunakan dibuat selepas perkara itu dimuktamadkan. Kapal terbang yang kita hantar itu juga akan membawa medical personnel dan
rakyat Malaysia yang kita nak bawa pulang itu kita akan periksa, kita bawa dia balik, dan sebaik saja sampai di Malaysia mereka akan diperiksa lagi dan tengok kepada keadaan, kemungkinan juga kena kuarantin untuk beberapa ketika. Baru selepas itu mereka akan dilepaskan. Prioriti kita ialah keselamatan mereka, dan oleh kerana keadaan itu nampaknya belum lega, jadi kita buat keputusan, Kabinet buat keputusan semalam untuk kita bawa mereka pulang. Jelasnya, pihaknya sedang berbincang dengan Kementerian Luar China mengenai beberapa perkara sebelum proses membawa keluar dimulakan kerana seperti diketahui kawasan itu sudah ditutup. Beliau ditemui media selepas menghadiri Majlis Sambutan Tahun Baru China 2020 Parlimen Indra Mahkota di Kuantan. Berdasarkan rekod jumlah rakyat di Malaysia di China ketika ini seramai 35,000 orang, dengan di Hubei seramai 115 orang, manakala di Wuhan 80 orang. Tambahnya lagi, Kedutaan Malaysia di Beijing juga membuka bilik operasi 24 jam sejak seminggu yang lalu dan berhubung dengan rakyat Malaysia yang berada di sana. Dalam perkembangan sama, Kementerian Pertahanan bersedia untuk menghantar pesawat Angkatan Tentera Malaysia ATM bagi membawa pulang rakyat Malaysia yang masih berada di Wuhan. Menterinya Muhammad Sabu berkata ketika ini pihaknya perlu menunggu arahan dan kelulusan daripada kerajaan pusat untuk operasi itu. Menurutnya, jika keputusan Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA memerlukan bantuan Kementerian Pertahanan untuk membawa keluar rakyat Malaysia di Wuhan, ATM bersedia untuk menghantar kapal yang sesuai. Ketika ini, ATM bersedia menerbangkan pengangkut C-130 iaitu kapal terbang milik TUDM. Namun semua itu bergantung kepada arahan rasmi. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata Malaysia akan berbincang dengan kerajaan China supaya rakyatnya yang tidak dijangkiti boleh pulang ke tanah air. Kerajaan sedang dalam proses memperluaskan proses saringan kepada semua pengembara serta pelancong dan tidak tertumpu daripada China sahaja. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, proses itu dapat dilakukan selepas kementeriannya menambah 25 lagi unit alat pengimbas haba untuk diletakkan di 61 pintu masuk antarabangsa di seluruh negara. Kita akan mendapat 25 unit tambahan. Dalam 2 hari lalu saya ingat saya menyebutkan 12 ya. Tapi we are now getting 25. Di samping itu juga kita ada temperature gun, apa tadi istilahnya apa? Termometer yang di temperature gun, yang di laser thermometer yang boleh juga mengesan pengembara SD pass along ya. Dengan penambahan itu, Kementerian Kesihatan akan memiliki 79 unit alat pengimbas haba. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia komited mengutamakan perlindungan maksimum kepada anggotanya sebagai langkah berjaga-jaga sewaktu penularan virus coronavirus. Ketua Pengarahnya, Datuk Muhammad Hamdan Wahid berkata, setiap anggota terutama yang berada di lapangan dikehendaki mematuhi prosedur sebagai langkah pembasmian setiap kali bertugas. Menurut Datuk Muhammad Hamdan, pihaknya juga akan menambah cecair pembasmi kuman atau sanitizer untuk diletakkan di balai dan jentera operasi bomba. Langkah-langkah dari segi perlindungan anggota kita beri keutamaan. Baru semalam kita telah pun membincangkan untuk memastikan setiap anggota yang respon di dalam sebarang kecemasan ini diberi perlindungan dari segi mask ataupun topeng muka, dan juga dari segi perlindungan badan iaitu sarung tangan dan juga peralatan dan kelengkapan PPE. Hendaklah sentiasa di dalam keadaan yang bersih, dan apabila balik di balai mereka kena perlu buat seakan-akannya nyah cemaran kepada diri mereka.
Selain itu, pihak bomba juga sentiasa bersiap siaga untuk memberikan kerjasama dalam mengendalikan penularan virus itu sekiranya diperlukan oleh Kementerian Kesihatan. Mengikut rekod, terdapat 15,000 anggota bomba di negara setakat ini dan 80% daripadanya bertugas di lapangan. Terdahulu, Datuk Muhammad Hamdan menghadiri Majlis Pembarisan Tahunan JBPM di Putrajaya. Pada majlis itu, beliau menyampaikan sijil penghargaan kepada 11 pengemal media cetak dan elektronik, orang awam dan 6 pegawai bomba. Jual kad mesin pengeluaran wang automatik ATM kepada pihak ketiga serendah RM300. Itu taktik terbaru sindiket pemberi pinjam wang Ahlong yang memperdaya mangsa. Kononnya kad itu digunakan sebagai cagaran sewaktu proses pinjaman, sedangkan si hidung panjang mengaut untung atas angin. Modus operandi terbaru itu terbongkar selepas beberapa siri tangkapan ke atas sindiket itu. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman berkata ada kalangan ahli sindiket yang ditugaskan khusus untuk mencari kad ATM peminjam sebelum menjualnya. Peminjam yang ingin membuat pinjaman daripada Ahlong akan menyerahkan kad ATM kepada sindiket terbabit sebagai cagaran namun tidak mengetahui kad berkenaan dijual kepada pihak tertentu. Daripada yang kita tangkap tu kita dapati dia orang ni kad ni dibeli. Kan ada ahli-ahli sindiket tangkap ni dia kerja dia pergi cari kad. Kerja dia cari kad ATM. Jadi benda-bendanya inilah kita minta, nombor satunya kita minta berhati-hati tentang kad ATM ni untuk mengelakkan kad itu dijadikan sebagai mule account oleh penjenayah. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada Majlis Penganugerahan Pingat Jasa Pahlawan Negara di Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Kedah. Pada majlis itu, 396 pegawai dan anggota menerima Pingat Jasa Pahlawan Negara. Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani memperuntukkan sebanyak RM5.1 juta bagi membantu petani di bawah seliaan Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu Kedah yang terjejas akibat musim kemarau sebelum ini. Menterinya, Datuk Salahuddin Ayub berkata, pampasan itu membabitkan seramai 2,959 petani yang mengalami kerosakan bagi musim 2018. Menurutnya, setiap petani terlibat akan menerima pampasan berjumlah RM876 untuk 1 hektar. Bagaimanapun, pampasan itu hanya dihadkan kepada keluasan maksimum 3 hektar bagi setiap pesawah. Jadi saya harap dengan bantuan ini dapat memberikan sedikit kelegaan kepada pesawah ini akibat bencana yang mereka terpaksa hadapi, dan untuk langkah-langkah supaya isu pengairan ini dapat diatasi, sebahagiannya telah pun disebut oleh Yang Berhormat Senator Datuk Usam tadi. Kita sedang berusaha membeli beberapa pump yang kita akan letakkan sebagai submesin. Jadi mesin ini, pump bawah air ini, kita telah mendapat peruntukan lebih kurang 3.5 juta yang telah pun diluluskan. Seramai 1,271 pesawah padi dari jajahan Bacok dan Pasir Putih menerima bantuan berjumlah RM2.37 juta, manakala bantuan di jajahan lain akan diagihkan tidak lama lagi. Keadaan dalam padi itu memberi amaran kemarau yang bermula Februari sehingga Mac dan April ini dijangka menjejaskan penyaluran air ke sawah padi di Kelantan. Pengerusinya Datuk Husam Musa berkata 5 kawasan dijangka terjejas iaitu di Kota Baru, Pasir Putih, Tumpat, Bacok dan Pasir Mas, membabitkan lebih 3,000 petani. Sehubungan itu, semua pesawah perlu menanam padi di luar musim kemarau. Kedah telah membuat pelbagai usaha bagi mengurangkan kesan kemarau, antaranya membina telaga tiup, penambahan bekalan pam air dan menggunakan semua stok pam bergerak milik agensi itu. Jelasnya, ia bagi membolehkan air di pam masuk ke sawah daripada mana-mana sumber air termasuk dari alur, tasik dan sungai kecil yang berhampiran. Kalau ikut ramalan cuaca, memang hujan tidak akan turun sehingga akhir bulan Mei. Dan ini berkaitan juga dengan global warming ya. Walaupun begitu, sebenarnya air dalam Sungai Kelantan masih ada. Tetapi paras air begitu rendah ya. Jadi bolehlah satu kajian dibuat oleh mana-mana pihak mengenai dengan punca fenomena ini berlaku ya.
Petani, alhamdulillah, kita ada persatuan petani yang kita panggil PPK, dan kita juga ada kumpulan pengguna air KPA. Ya. InsyaAllah kita akan hidupkan aktiviti melalui KPA. Buat masa dulu KPA ini tidak aktif. Jadi di bawah KPA, kumpulan pengguna air, di mana petani-petani sendiri mengambil inisiatif menjaga sumber-sumber air dan melaksanakan pengagihan air secara yang adil dan saksama. Kemarau tahun lalu menyebabkan tanaman padi seluas 7,734 hektar mengalami kerosakan dengan anggaran nilai sebanyak 41.7 juta ringgit, membabitkan 2,999 pesawah. Kerajaan bersedia menarik balik kontrak dan permit import AP sekiranya terdapat pihak menyalahgunakannya atau dijual kepada pihak ketiga. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata ia bagi memastikan peluang yang diberikan kerajaan digunakan secara tersusun dan tertib. Berucap pada Majlis Ramah Mesra Perdana Menteri bersama rakan strategik Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB, Tun Dr. Mahathir berkata banyak peluang diwujudkan di bawah dasar ekonomi baru yang diperkenalkan pada 1970 kepada mereka yang berpendapatan rendah. Bagaimanapun ada segelintir yang menggunakan peluang terbabit sebagai jalan mudah untuk meraih keuntungan. Seperti mana kita tahu, apabila mereka menerima kontrak, umpamanya mereka menjual kontrak, ada yang mendapat peluang AP ataupun lain-lain bantuan daripada kerajaan, tetapi mereka mencari jalan yang mudah dengan menjual peluang-peluang ini kepada pihak lain untuk mendapat keuntungan lebih awal. Akhirnya apabila wang yang didapati oleh mereka itu sudah dibelanja habis, mereka terus miskin seperti terdahulu. Katanya golongan berpendapatan rendah juga perlu menyahut peluang disediakan kerajaan Menerusi Dasar Kemakmuran Bersama 2030 bagi mengurangkan jarak pendapatan antara bandar dan luar bandar. Dalam masa sama, ujar beliau, pengusaha kecil di luar bandar kini mampu mengembangkan pasaran mereka dengan kemajuan teknologi seperti mesin dan medium jualan atas talian. Pada majlis itu, sebanyak 11.4 juta ringgit disumbangkan rakan strategik KPLB terdiri daripada badan korporat dan syarikat berkaitan kerajaan untuk program di bawah kementerian terbabit. Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso memperuntukkan sebanyak 4.6 juta ringgit bagi program keselamatan dan kesihatan pekerjaan bagi menangani kes kemalangan di kalangan para pekerja yang semakin meningkat. Timbalan Menteri Sumber Manusia, Datuk Mahfuz Omar berkata, kemalangan yang dilaporkan kepada Perkeso menunjukkan peningkatan dengan purata lebih 60,000 kes setahun termasuk kemalangan industri, kemalangan dalam perjalanan pergi dan balik tempat kerja dan penyakit khidmat. Menurutnya, kemalangan melibatkan pekerja boleh dielakkan sekiranya terdapat usaha-usaha pencegahan yang komprehensif dengan pelibatan pelbagai pihak. Inisiatif pencegahan dan peningkatan kesedaran, keselamatan dan kesihatan pekerjaan penting kerana setiap bencana pekerjaan merupakan kos kepada negara dan masyarakat, sama ada dalam bentuk kehilangan nyawa, hilang upaya fizikal dan mental, harta benda, produktiviti, malah dalam bentuk kewangan. Geran bantuan keuangan Perkeso bagi program keselamatan dan kesihatan pekerjaan berjumlah 4 juta ringgit Malaysia, 4,595,514 kepada 37 badan-badan NGO termasuk institusi telah pun kita agihkan pada hari ini, dan peruntukan itu untuk membabitkan 517 program, dan kita harap bahawa program-program yang akan dibuat oleh pihak-pihak yang telah pun menerima grant ini akan ada unsur-unsur yang bersifat inovatif untuk memastikan kesedaran yang tinggi di kalangan golongan pekerja. Beliau terdahulu menyampaikan geran bantuan kewangan Perkeso kepada NGO di Ibu Negara. Majlis Perbandaran Klang akan mengenakan denda sebanyak RM2,000 kepada peniaga dan pengunjung yang dikesan membuang sampah di 10 tapak pasar malam dan pagi yang terpilih di daerah berkenaan. Timbalan yang dipertuanya, Elia Marini Darmin berkata, MPK bertindak proaktif dengan mewujudkan satu pertandingan khas bagi membantu meningkatkan lagi tahap kebersihan kawasan pasar seliaannya.
pertandingan tersebut terbuka kepada semua penduduk Klang di mana mereka perlu mengambil gambar permis kotor di pasar malam atau pagi sebagai bukti. So kita akan tengok hasil 10 pasar ni, the reaction ataupun the respon sambutan daripada pengunjung, peniaga. In fact kalau Edward you ada gerai sebelah you boleh laporkan yang Edward punya gerai kotor. Kalau you menang you dapat 100 dan I akan turun kawasan Edward, I cakap you punya gerai kotor, nak I bagi sijil. And I akan paparkan muka Edward dekat semua media, this adalah gerai terkotor di kawasan tersebut. Antara tapak pasar malam dan pagi yang terlibat dengan inisiatif ini ialah Pasar Malam Jalan Seri Sarawak, Pasar Malam Simpang 4 Sungai Udang dan Pasar Malam Pandamaran Jaya. Pelaksanaan inisiatif tersebut akan dilaksanakan dalam tempoh percubaan di 10 lokasi terlibat sebelum diperluaskan di tapak pasar malam dan pagi yang lain. Pemohon yang menyertai pertandingan itu turut akan diberikan hadiah sangguhati bernilai RM100 setiap seorang. Tarikh tutup adalah pada setiap hujung bulan dan penerima hadiah akan diumum pada minggu kedua setiap bulan. Sebanyak 25,000 kertas siasatan dilengkapkan membabitkan pelbagai kes penipuan di negara ini sepanjang tahun lalu. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Zakaria Ahmad berkata, kerugian akibat sindiket berkenaan membabitkan RM6.2 bilion. Ada di kalangan mereka ni adalah golongan orang yang terpelajar. Highly educated pun ada. Tapi disebabkan terpengaruh ataupun mungkin ada faktor-faktor yang lain menyebabkan mereka ni percaya dan menyerahkan, memindahkan simpanan mereka tu kepada akaun-akaun bank yang diarahkan oleh pihak penjenayah ni. Tambahnya, kebanyakan kes membabitkan penipuan dalam talian termasuk Macau Scam, Love Scam dan perdagangan elektronik. 15,000 tangkapan dilakukan sepanjang tempoh berkenaan atas pelbagai jenis penipuan yang membabitkan suspek tempatan dan luar negara. Polis sedang memantau saki-baki spotter iaitu pemerhati bagi kumpulan penculikan untuk wang tebusan yang menjadi dalang di sebalik setiap kejadian culik di perairan pantai timur Sabah. Pesuruhjaya Polis Negeri Datuk Omar Mamah berkata, spotter yang disiasat itu termasuk dalam kalangan nelayan. Mereka-mereka yang bertindak sebagai pemerhati kepada mangsa-mangsa yang boleh jadikan sebagai soft target untuk dicolek. Ada di antara mereka yang kita telah ambil tindakan, khususnya pihak Eskom, telah berjaya menumpaskan kumpulan-kumpulan ini. Memang kita tidak nafikan, masih lagi ada. Bukan sahaja terdiri daripada nelayan-nelayan, tapi juga yang tidak bekerja sebagai nelayan pun ada yang kita kenal pasti. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan pingat kepada 264 penerima dalam istiadat penganugerahan pingat jasa pahlawan negara di Sempurna. Tambahnya, ada beberapa spotter sudah ditumpaskan pihak kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah Eskom. Dalam pada itu, Omar berkata, Agensi Keselamatan Filipina sedang mengambil tindakan memburu suspek yang menculik 5 nelayan warga Indonesia di perairan Tambisan pada 15 Januari lalu. Laporan antarabangsa, Perdana Menteri Boris Johnson menyifatkan hari Brexit hari ini sebagai fajar era baru dan berjanji untuk menyatukan Britain dalam ucapannya kepada rakyat negara itu. Katanya United Kingdom bakal menamatkan lebih 40 tahun keahlian dalam EU atau Brexit dan ia merupakan peralihan geopolitik paling penting untuk negara itu sejak Perang Dunia Kedua. Johnson mempunyai tempoh sehingga akhir tahun untuk merundingkan perjanjian perdagangan baru dan hubungan masa depan dengan blok itu. Namun hari ini Johnson yang mempertaruhkan reputasi dan kerjaya masa depannya akan meraihkan perpisahan Britain dengan EU yang beberapa kali tertangguh. Beliau juga mahu menumpukan perhatian terhadap janji pilihan raya bagi membantu pengundinya di kawasan yang kurang membangun di Britain. Sementara itu, anggota Parlimen Eropah sebulat suara menyokong syarat Britain untuk meninggalkan Kesatuan Eropah yang dianggotai selama hampir 5 dekad. Perjanjian keluar Brexit itu mendapat 621 undi sokongan, manakala 49 menolak selepas sesi perdebatan hangat di Brussels, Belgium.
Seorang jururawat di Jerman ditahan kerana disyaki meracun 5 bayi pramatang dengan morfin. Wanita itu ditahan selepas siasatan menemui picagari mengandungi susu ibu dan kesan morfin dalam almarinya di Hospital University Ulm di selatan Jerman. Menurut Ketua Polis Ulm, kesemua bayi berkenaan berusia 1 hari hingga 5 minggu berada di bilik hospital yang sama dan berdepan masalah pernafasan secara tiba-tiba hampir serentak pada 20 Disember lalu. Jururawat wanita itu bagaimanapun menafikan meracuni bayi berkenaan. Dia kini ditahan dan berdepan 5 pertuduhan cubaan membunuh serta menyebabkan kecederaan. Kaki tangan hospital pada mulanya mengesyaki bayi terbabit mendapat jangkitan. Namun ujian air kencing menunjukkan kewujudan morfin. Semua bayi itu dilaporkan dalam keadaan selamat. Jadual perlumbaan yang padat dalam kalender Kesatuan Berbasikal Antarabangsa UCI pada musim ini menjadi antara punca. Pasukan Jelajah Dunia dikatakan kurang berminat menyertai edisi ke-25 LTDL 2020 yang dijadual berlangsung dari 6 hingga 15 Februari ini. Perkara berkenaan didedahkan Ketua Pegawai Operasinya Shahaizirin Abdul Hamid yang memaklumkan pihaknya masih berusaha untuk mendapatkan lebih banyak penyertaan pasukan berstatus Jelajah Dunia yang akan dimuktamadkan dalam masa terdekat. Kita masih lagi menunggu, kalau untuk World Tour ni kita masih menunggu lagi 3 pasukan untuk respon terutamanya. Pro Conti pun kita masih lagi menunggu dalam list dalam 2 lagi masih menunggu. Sehingga hari ini sejumlah 22 pasukan termasuk 1 pasukan jelajah dunia iaitu NTT Pro Cycling Team dari Afrika Selatan sudah mengesahkan penyertaan. Shahaizirin turut memaklumkan pihaknya masih menunggu pengesahan 2 pasukan dari China selain 1 pasukan dari Hong Kong yang masih belum memberi kata putus berhubung penyertaan mereka susulan penularan wabak 2019 novel coronavirus di beberapa wilayah di China. Sekian paparan Buletin Pagi. Terus ikuti media sosial dan platform digital Buletin TV3 untuk pelbagai perkembangan berita terkini. Saya Ezrina Amir Hamzah. Salam hormat dan Assalamualaikum.